Saya memang dibesarkan ya dari kecil terdedah dengan persembahan-persembahan tarian tradisional, terutamanya tarian zapin. Jadi saya didedahkan dengan tarian-tarian tradisional Melayu ni bermula dari sekolah rendah hinggalah bila saya menuntut di Aswara dan seterusnya bekerja di Aswara. Jadi pengalaman saya melihat persembahan-persembahan tarian tradisional Melayu ni memang banyaklah. Selain itu saya juga pernah menarikan juga tarian-tarian itu. Bila nak dikatakan tentang apakah keindahan di sebalik tarian tradisional Melayu ni, sememangnya banyak. Yang paling utama sekali yang saya boleh katakan di sini adalah dari segi peradaban yang boleh kita lihat di dalam tarian Melayu tradisional itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam tarian Zapin Melayu itu, pergerakan dia itself ada menunjukkan pelambangan peradaban orang-orang Melayu. Kesopanan dia, dia punya tingkah laku, daripada pergerakan, contohnya pergerakan Taksim, ya. Di mana pergerakan Taksim ni orang Melayu kan, kalau orang-orang muda dia kan kalau lalu depan orang tua dia akan menghulurkan tumpang lalu. So di dalam Zapin tu memang ada aplikasi ataupun dimasukkan elemen peradaban Melayu. Tarian tradisional Melayu ni dia ada banyak pecahan dia. Okey. Antaranya adalah tarian rakyat, tarian klasik, ataupun ada juga tarian-tarian yang lebih kepada santai lah, maksud saya macam tarian-tarian rakyat tu. So tarian rakyat ni dia contohnya seperti zapin, joget, inang, yang mana dia merupakan tarian yang lebih bersifat sosial, mudah didekati, and then orang senang mempelajari tarian itu, dan juga macam saya cakap tadi bersifat sosial, orang lebih tertarik dan mudah untuk mengikuti tarian tu. Kalau macam tarian klasik, contohnya tarian klasik ni seperti asyik, joget gamelan, terinai, dia form dia ni lebih berestetika tinggi. Jadi orang bila nak mempelajari tu dia kena lebih memahami dia punya estetik, keperluan tarian itu, dan kita kena tahu sejarah dan perkembangan tarian-tarian klasik ni, sebab most of the tarian tu memang berasal daripada istana. Jadi dia punya pakaian dia tu lebih tinggilah, dia punya aksesoris dia berbanding dengan tarian rakyat. Walau bagaimanapun sekarang bila kita lihat di Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur lah, tarian-tarian ini, tak kira lah tarian klasik ataupun rakyat, sudah banyak dipentaskan di pentas-pentas utama di Kuala Lumpur. Jadi Aswara sendiri ataupun Malaysian Tourism Centre, MATIC, ataupun Istana Budaya atau JKKN memang banyak mengangkat kesenian tarian tradisional ni melalui program-program mereka, memperkenalkan kepada rakyat lah, terutamanya orang-orang di bandar, untuk mengenal tarian-tarian tradisi. So dalam masa yang sama, bila dah dipentaskan di pentas-pentas yang sebegitu, orang akan datang dan mudah mendekati lah, mengenali tarian-tarian tradisi. Semestinya this is satu bentuk yang kita boleh panggil warisan yang mana kita perlu kekalkan daripada generasi ke generasi, kerana pada saya melalui warisan tradisi ini kita boleh meraihkan adat budaya bukan saja pada satu golongan komuniti masyarakat. Contohnya kalau Melayu itu hanya untuk orang Melayu saja, tapi sebenarnya sebagai komuniti Malaysia, kita hidup sebagai komuniti berbilang kaum. Why not masyarakat India atau Cina, even masyarakat Melayu sini, kita memahami adat dan budaya itu melalui tarian-tarian. Jadi saya harap tarian yang dipelajari, terutamanya kepada generasi muda, dia boleh continue, not just pada, contohnya lah saya sebagai cikgu Melayu, tarian Melayu, saya pun aware ataupun saya pun terhadap form bentuk tarian tradisi masyarakat Cina dan juga India. Jadi melalui memahami budaya dan adat melalui tarian tu, kita boleh ada rasa respect ataupun hormat kepada masyarakat Malaysia yang lain. Jadi melalui tarian tu kita tahu, oh pakaian dia begini,
Mungkin bahasa lagu dia begini, kita faham apa tu tanda hormat dari setiap tarian-tarian itu. Jadi kita bila kita lihat tarian ni, okey, kita dah boleh memahami sedikit demi sedikit tentang adat dan budaya masyarakat lain.